Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Kami dari kumpulan 15 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Taufik bin Julal, Muhammad Rafi bin Abdullahi, Muhammad Zulfikri bin Muhammad Nasir, Muhammad Faris bin Nur Amran dan yang terakhir adalah Muhammad Ramadan bin Saad akan membentangkan tajuk berkaitan air larian permukaan. Oleh itu saya mempersilakan pembentang yang pertama untuk membentangkan tajuk berkaitan air larian permukaan. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan bahagian pertama dalam pembentangan ini, iaitu bahagian pengenalan kepada air larian permukaan. Seperti yang kita sedia ketahui, air larian permukaan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam kitaran hidrologi. Antara komponen lain yang terdapat dalam kitaran hidrologi seperti kepasan, infiltrasi, pintasan dan air larian permukaan merupakan salah satu daripadanya. Jadi apakah itu air larian permukaan? Air larian permukaan boleh didefinisikan sebagai pergerakan saki-baki air dari kerpasan seperti hujan yang mengalir di atas permukaan bumi ke arah badan air atau mana-mana lekukan yang rendah di permukaan bumi seperti tasik, laut, sungai dan sebagainya. Selain itu, kita perlu ketahui bahawa air larian permukaan terjadi apabila lebihan air dari proses kerpasan yang mengalir di atas permukaan bumi setelah berlakunya proses infiltrasi atau penyusupan air ke dalam tanah. Proses pintasan oleh batang, ranting dan daun pokok juga turut mempengaruhi kadar air larian permukaan ini. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang air larian permukaan, saya akan menyerahkan pembentangan tersebut kepada rakan pembentang yang seterusnya. Pelbagai faktor yang mempengaruhi kadar larian air permukaan. Yang pertama, jenis tanah. Jenis tanah ini dikaitkan dengan lian pori tanah tersebut. Sekiranya tanah di suatu kawasan lian porinya besar dan luas seperti tanah pasir dan tanah gambut, menyebabkan kadar susupan air ke dalam tanah adalah tinggi, maka kadar larian air permukaan adalah rendah. Namun begitu, bagi tanah yang lian porinya kecil dan halus seperti tanah liat, tanah aluvium, kaulin dan lumpur yang tidak telap air menyebabkan kadar susupan air ke dalam tanah adalah rendah, maka kadar larian air permukaannya adalah tinggi. Seterusnya, faktor intensiti hujan. Semakin lebat hujan yang turun menyebabkan kebolehan air tersebut untuk menyusup ke dalam tanah semakin berkurangan, maka kadar larian air permukaan semakin meningkat. Namun begitu, hujan yang renyai walaupun dalam tempoh jangka masa yang lama tidak akan memberi kesan kepada kadar larian air permukaan. Sebaliknya, air tersebut cenderung untuk meresap ke dalam tanah. Selanjutnya, faktor kecerunan. Kecerunan ini merujuk kepada curam atau landai sesuatu kawasan. Semakin curam sesuatu cerun, semakin tinggilah kadar larian air permukaan, kerana air tidak sempat untuk meresap ke dalam tanah dan ia dipengaruhi oleh tarikan graviti. Manakala bagi cerun yang landai pula, kadar larian air permukaannya adalah rendah. Selain itu, faktor kandungan air dalam tanah. Kandungan air dalam tanah yang banyak akan mengurangkan kadar susupan air dalam tanah disebabkan tanah tersebut telah tepu dan tidak berupaya lagi untuk menyerap air. Keadaan ini akan menggalakkan larian air permukaan. Sekiranya kandungan air di dalam tanah kurang, terutama semasa kemarau, kadar susupan air ke dalam tanah adalah tinggi dan kadar ini akan mengurangkan kadar larian air permukaan. Akhir sekali, faktor peranan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berperanan sebagai pintasan atau cegatan silara, iaitu memperlambatkan pengaliran air di permukaan bumi. Titisan air hujan yang jatuh akan dipintas oleh lapisan kanopi pokok seperti daun, ranting dan akar pokok, menyebabkan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara menitis yang seterusnya meningkatkan resepan air ke dalam tanah dan sekaligus mengurangkan kadar larian air permukaan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan langkah mengurangkan larian air permukaan. Terdapat 4 langkah mengurangkan larian air permukaan, iaitu langkah pengurusan strategik, langkah perundangan, langkah kempen dan juga langkah pendidikan alam sekitar. Yang pertama ialah langkah pengurusan strategik. Langkah ini boleh dilakukan melalui penanaman tanaman tutup bumi di kawasan cerun maupun di kawasan landai. Kemudian, langkah ini boleh diadakan melalui penanaman tumbuhan di cerun ataupun penyuburan cerun dan juga melalui pembinaan benteng konkrit, sistem paparitan dan juga tembok. Yang kedua ialah langkah perundangan. Langkah ini boleh diadakan melalui pemerkasaan Akta Alam Sekeliling 1974, iaitu larangan penebangan hutan tinggi di kawasan tanah tinggi. Langkah perundangan juga boleh dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan oleh ranger hutan. Yang ketiga ialah langkah kempen. Kempen boleh diadakan
dengan menganjurkan kempen memberi kesedaran kepada penduduk tempatan tentang bahaya kesan larian air permukaan kepada alam sekitar dan juga kepada manusia. Sebagai contoh, kempen yang boleh diadakan ialah satu pokok, satu rumah. Dan langkah yang terakhir ialah langkah pendidikan alam sekitar. Langkah ini perlu diadakan bagi memberi kesedaran tentang bahaya kesan larian air permukaan melalui aktiviti pendidikan yang diintegrasikan dalam subjek seperti geografi dan pendidikan moral. Langkah pendidikan ini juga boleh disebarkan melalui bahan media sosial seperti di sosial media. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan kesan peningkatan air larian permukaan. Peningkatan air larian permukaan akan memberi kesan terhadap dua perkara, iaitu alam sekitar fizikal dan juga alam sekitar manusia. Baiklah, kesan yang pertama ialah meningkatkan kadar hakisan. Hal ini kerana peningkatan air larian permukaan akan menjadi ejen penghakis di kawasan permukaan tanah. Jadi ia akan memberi kesan dan menyebabkan bencana seperti kejadian tanah runtuh. Seterusnya, kepupusan spesies. Hal ini kerana berkemungkinan haiwan-haiwan yang berada di kawasan hutan akan dihanyutkan oleh air banjir akibat peningkatan air larian permukaan, dan kemungkinan akan dihanyutkan melalui tanah runtuh dan sebagainya. Seterusnya, kesan untuk alam sekitar manusia pula ialah kerosakan infrastruktur seperti jalan raya, tiang elektrik dan sebagainya kerana akan dihanyutkan oleh banjir, kilat dan sebagainya. Dan akhir sekali, meningkatkan kadar kerugian. Kita boleh lihat dari sektor-sektor industri seperti pertanian yang dirosakkan oleh banjir, dirosakkan oleh arus banjir, oleh air yang sentiasa bergerak, seperti untuk kawasan aquaculture pula, air di kawasan kolam akan melimpah dan menyebabkan kerugian terhadap ikan-ikan yang mati. Dan akhir sekali, untuk kawasan pelancongan, di mana infrastruktur di kawasan pelancongan akan dirosakkan oleh banjir yang disebabkan oleh air yang terus bergerak. Kesimpulannya, air larian permukaan merupakan salah satu komponen dalam kitaran hidrologi yang penting dalam memastikan keseimbangan air di bumi ini sentiasa terjamin. Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi kadar air larian permukaan ini, seperti jenis tanah, kecerunan, intensiti hujan, pengaruh tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, air larian permukaan yang berlebihan, terutamanya ketika hujan lebat secara berterusan, akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh yang akan membawa kepada banyak impak negatif terhadap alam sekitar fizikal maupun manusia, seperti perubahan lanskap bentuk muka bumi, kepupusan flora dan fauna, malah boleh mengakibatkan kehilangan nyawa dan trauma. Oleh itu, kita seharusnya menjaga bumi kita dengan baik dengan mempraktikkan amalan hijau supaya kita dapat hidup dengan sejahtera dan selesa. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.